Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dulu dia tiada disyara menutup aurat ni masalah apa? Dulu kata adapun segala mereka yang mendengar ketembah ni, maka tiada disyarat pada sah dengar ketembah. Ada apa? Kita ada kok mana kita kok ya. Jadi adapun segala mereka orang nak baca ketembah tu syarat ia kena tutup aurat. Adapun orang yang dengar ketembah syarat nak dibila kata dia kena dengar ketembah tu tak syarat tutup aurat. Nah, tak syarat sini itu iaitu pada sah dengar ketembah. Adapun kalau buka aurat tu berdosa gitu. Itu berdosa tu. Dosa terdedah aurat tu berdosa. Kita terpaksa baca dah ni cari. Tak ada baca lagi dah. Adapun segala habis kata. Dan tiada disyarat menutup aurat dah. Nah baca dah tu. Dan disyarat berdiri. Syarat berdiri di dalam dua ketembah. Nah berdiri tu bagi khotib yang kuasa berdiri. Mana khotib kuasa berdiri tu baca tu ia kena berdiri. Ketembah pertama ia kena berdiri, ketembah kedua ia kena berdiri. Dah. Maka tiada bagi khotib yang kuasa baca ketembah berdiri itulah. Kuasa berdiri ia kena berdiri. Maka jika tiada kuasa berdiri tu khotib dah. Maka tiada kuasa berdiri yang khotib dah. Tak kuasa nak berdiri. Dah. Adalah ia khotib itu membaca duduk. Membaca duduk dia. Membaca apa? Membaca duduk. Jadi hal keadaan duduk itu. Adalah ia khotib itu membaca ketembah lah. Duduk mana hal keadaan duduk. Baca duduk itu boleh. Nah boleh. Mana orang uzur berdiri ke. Nak baca ketembah duduk boleh. Dan jika tiada kuasa duduk. Duduk pun tak kuasa. Nak baca ketembah tu. Nah, duduk pun tak kuasa. Ya suppose maya. Kuasa berdiri kena berdiri. Maya fardu Tak kuasa berdiri duduk. Tak kuasa duduk berbaring. Gitu. Tembah seperti juga. Tembah sebab kuasa berdiri kena berdiri, lemah daripada berdiri duduk, lemah pada duduk berbaring boleh. Maka adalah ia membaca berbaring ada. Maka jika tiada kuasa duduk, tiada kuasa baca ketembah hal keadaan duduk tak kuasa, maka adalah ia khotib tu membaca berbaring boleh. Dan harus mengikut akan dia, akan khotib mengikut akan dia ni masalah apa? Dan harus mengikut akan dia akan khotib dia. Mengikut kau anu pula. Mengikut pada jadi email lah. Dah. Kalau lah ia kuasa berdiri tu email. Semua bila ia turun ni semaya berdiri. Kita ikut dia sah. Kalau lah kita tahu ia tak kuasa berdiri, ia baca ketembah duduk, pada jadi email pun duduk. Kita lihat belakang tu ikut dia tu sah. Kalau lah kita tahu dia tak kuasa duduk, ia kuasa berbaring, baca ketembah hal keadaan berbaring, maka jadi email pun berbaring, so kita ikut ia. So jadi ikut ia. Ikut ni mana teka dia jadi tu email lah. Ia baca ketembah so, ia jadi email pun so. Kita ikut dia boleh.
Dan harus mengikut akan dia akan tok kote. Tok kote hok semaya duduk. Nah, hok dia semaya duduk. Pada masalah ia ajak tebah duduk tu lah. Ia semaya berbaring jadi ime. Pada masalah ia baca tebah hal keadaan berbaring. Dan jika tiada diketahuikan uzurnya sekalipun. Dan jika tiada diketahuikan uzur bagi khotib tu. Nah, kita tak tahu uzur pun ni. Tu khotib kita ni. Sampai baca tebah duduk. Patus maya tu jadi tu ime pun duduk. Nah, ataupun berbaring. Baca tebah berbaring tu ime pun jadi berbaring. Jadi kita tak tahu uzur gapo ni tu khotib kita ni. Walaupun kita tak tahu uzur dia tu. Oleh bangsa kita ikut. Kerana bahasanya ia khotib sana. Pada zuhirnya, zuhir khotib ni mazur dan orang uzur. Nah, kalau ia tak uzur, ia tak duduk. Gitu. Sebab kita kan. Kalau kuasa berdiri, macam berdiri. Tak email ni. Tak semaya duduk dah. Lebih-lebih lagi berbaring. Bana tahu lagi sungguh lah tu. Dan disyaratkan duduk antara dua tebah. Ni sama. Dan disyaratkan duduk antara dua tebah. Tebah tamu tebah dua dah. Syarat ia kena duduk. Tekan pada tebah. Dua tebah tamu tebah dua tu. Syarat ia berdiri bagi orang yang kuasa. Lepas tu, untuk nak ceraikan akan dua tebah tu, ia kena duduk. Bagi orang yang kuasa duduk lah. Dan disyaratkan duduk antara dua tebah. Dah. Pada duduk biasa mana? Dengan tumak ninah padanya pada duduk. Gitu tak? Tumak ninah. Kita tak tumak ninah. Dah. Jadi kadang-kadang ia tak ada tumak ninah ni. Nak orang baca tebah ni duduk dekat duduk tu. Ia tak ada tumak ninah. Dah. Kadang-kadang orang dah dapat dah kita dah tak suka tak boleh, nak suka tak boleh lah ni. Dah dia. Nampak tak? Abang jiho. Kulit di luar tu jadilah, tapi isi tak ada. Dia awak takut rumah tu. Dia belakang ni bahaya. Kelai di rumah. Duk pun tak mengaji deh. Kelai di rumah awak tengok. Nampak? Ada di belakang malu orang kita duk pun lama. Ada dapat pun jadi ada sengah-sengah juga. Sengah-sengah. Tapi nak tolak-tolak gitu. Baca ketebah nampak dia membaca ketebah tu. Tu mula dia di antara dua ketebah ni jadi ni. Jadi kadang-kadang ni ya tak ada tomak ninah. Tomak ninah tak anggota sebentar sebab tomak ninah dalam semaya tu lah. Tu dia. Patut tak ada ni. Nah, boleh-boleh budak mahu tua pun jadi. Tua pun jadi. Dan disyaratkan duduk antara dua ketebah. Dah duduk sana dengan tomak ninah padanya pada duduk tu. Duduk je kena ada tomak ninah. Tenai anggota. Kadang ada kaki titik kaki. Dah. Kadang tangan gaduh. Gaduh apa? Gaduh tu tukar surat cek tembah yang dua. Tu dia. Lepas tu duduk tak ada tomak ninah. Lepas tu bangun naik itu baca Alhamdulillah. Itu bahaya belaka dia. Bahaya belaka. Tak pernah tak ngaji ya. Dua ketebah dengan tomak ninah padanya pada duduk ni. Pada duduk antara ketebah. Dia kena tomak ninah. Gitu tak anggota serta sepo tomak ninah dalam semaya tu lah. Dan sunat bahawa ada dah duduk bagi khotib itu dengan kodak surah ikhlas. Kodak surah ikhlas. Surah ikhlas, surah qul huwallahu ahad. Duduk kodak tu lah. Kita duduk. Boleh kodak tu lah. Kodak surah ikhlas tu. Dan sunat dibacakan surah ikhlas di dalam duduknya. Duduk bagi khotib. Duduk mana? Duduk yang tersebut sana. Duduk di antara dua ketebah tu. Bukan kata duduk kodak dah, sunat baca pula. Duduk tu kan. Supaya dia terima molek lah. Tebah tamu kita dua. Tak molek-molek aludah. Hanisa tak sini. Nampak tak? Ada apa kalau bijak-bijak tu kan. Dah. Wak alam mana tak apa. Wak dengan mulut tak apa. Tapi orang tanda lah. Untuk takut-takut terlupa. Tinggalkan akar rukun pula. Gitu. Jaga molek. Lepas pada tu.
Duduk mulai. Lepas tu, duduk kodah baca Fatihah. Duduk kodah baca surat Ikhlas Qul Huwallah. Pas sunnah bagi tu kote tu baca juga. Nah, turun duduk tu baca surat Ikhlas. Lepas tu, habis surat Ikhlas yang bangun. Tak apalah dia mau abang itu kok abang yang balana. Tu bila tu sudah selawat dah pun tak ada apa. Bukan tu sudah selawat tu kan. Pakai selalu sebab akad nikah tu okeylah. Ada akad nikah ni buat tu kena selalu. Tapi hak ni bukan selalu ni. Buat tu sunatnya kita baca Qul Huwallahu Ahad. Habis tu kan bangunlah. Walaupun kita baca tak sudah lagi tapi mana tu bila tu bila tu dia baca selawat sudah dah. Pada baca Qul Huwallahu sudah kita bangunlah. Tak ada apa tu. Jangan lama sehingga kita tu bercerai dua ketembah tu boleh sekadar 2 rakaat tu boleh tu. Panjang aja. Qadar Qul Huwallahu Ahad tu dia dah panjang. Maka jika ditinggalkan duduk, sudah. Maka jika ditinggalkan akan duduk. Ya apa duduk sana? Duduk ni. Dan disyaratkan duduk. Syarat duduk tu. Nah. Dan sunat bahawa adalah duduknya. Ya, baca dah. Dan jika ditinggalkan duduk. Tu dia. Tinggal duduk. Bila tinggal duduk, tak ada tinggal duduk. Mana ketebah yang pertama. Baca lagi. Lepas tu tak ada duduk dah. Lepas tu bila ada selawat. Tak ada udut dah. Lepas tu, sudah selawat, baca ketebah yang dua. Dengan tak ada duduk dah. Maka gitu, akan berdiri terus kalau dah. Ketebah pertama, selepas pada tu, ketebah yang kedua kalau dah. Pakai berdiri gitu, tak ada duduk dah. Tiada sah ketebahnya, ketebah berkotek tak sah. Kerana tinggal syarat ke. Dan jika ditinggalkan dengan lupa sekali pun tak sah ke. Lupa kata kena duduk di antara ketebah. Walaupun balas tu sekali pun tak sah. Dan khotib yang membaca kena buat semula kau dulu. Kau dulu ya ada pakai tu. Tak sah bermakna tak sah 2 ketembah. Kerana tak sah 2 ketembah lah. Maka 2 ketembah tak ada duduk sana dibilai 1 ketembah. Lepas pada tu ya duduk. Ya kena duduk. Lepas pada tu bangun. Baca ketembah yang lain. Tu cara ukar dia. Tak kena baca semula. Dan kotek yang membaca ketebah, padahal duduk ya kotek. Lupa sekalipun. Dan kotek yang baca ketebah, padahal duduk ya kotek baca ketebah dia. Ya duduk ya semacam boleh duduk. Kerana uzur. Ya duduk kerana uzur ya tak boleh berdiri lah. Uzur sini tak boleh berdiri lah. Kalau berdiri boleh ya kena berdiri. Uzur dah berdiri, payah baca ketebah boleh duduk. Wajib diceraikan antara 2 ketebah dengan diam juga. Kena bercerai juga. Pada kita duduk kena berbaring, dah. Kalau berdiri tu, cerai dengan duduk. Kalau kita baca ketebah dengan duduk tu, dengan uzur lah, maka cerai 2 ketebah tu dengan diam. Dengan diam. Dengan dia. Tetap anggota. Kau dah tahu maknanya. Lepas alhamdulillah ketebah yang 2 pula boleh. Tak ada apa, wajib diceraikan. Antara 2 ketebah pertama dengan ketebah kedua tu. Dengan diam juga. Tak kena kata berbaring. Tidur. Dah duduk. Lepas tu dia. Baca ketebah sudah. Dia. Tetap anggota. Lepas tu naik alhamdulillah ketebah yang 2. Dan tersebut di dalam Jawahid. Dalam kitab Jawahid. Kata Jawahid. Bukan kata Jawahid. Katanya tuai kitab Jawahid. Jika tiada duduk kotek antara 2 ketebah. Ini masalah kembali pada masalah untuk kotek itu baca 2 ketebah tu. Tak ada duduk. Kembali pada ketebah tadi. Yang tak ada duduk dah. Ketebah pertama. Lepas ada tu baca ketebah yang 2 berdiri. Ketebah pertama berdiri. Ketebah 2 pun berdiri. Tak ada duduk dah. Tak ada bercerai dengan duduk dah. Kira kata dalam kitab Jawahir kata kena. Jika tiada duduk kotek antara 2 ketebah. Dah. Lepas tu, ketebah pertama, ia baca 2 ketebah dah, tapi tak ada cerai dengan duduk je. Dibilangkan ketebah itu 1 juga. Bila kata so. Walaupun 2 dah, ketebah pertama. Senyak dia. Lepas tu naik ketebah 2. Maka 2 tu tak ada cerai. Dia kira kata ketebah yang 1.
Lepas tu bila jadi ketebah yang satu walau mana cara nak ukar. Maka hendaklah ia khotib duduk lepas pada ketebah tu. Dan didatangkan dengan ketebah yang tiganya. Nah, ketebah yang tiganya kita bagi tiga bagi khotib dah. Jadi pada tabik tiga tu dia kira dah. Tebah tamu, tebah dua. Tapi so dua tu bila so panggil. Faham tak? Lepas tu naik ketebah awak, lepas tu dia duduk. Lepas tu awak baca ketebah so lagi. Jadi nampak zuhir tiga pada ada. Kerana satu dua dia bila so. Lepas tu dia duduk, lepas tu bangun so lagi hot tiga tu. Kena kepada ketebah yang kedua. Gitulah. Ada. Kata tiga-tiga sana. Yakni dengan iktibarkan surah juga. Ia baca ketemu Alhamdulillah so dah. Lepas tu ya dia. Alhamdulillah pula dua. Itu dia. Lepas tu ya duduk. Alhamdulillah pula yang tiga. Zuhirnya tiga lah pada zuhir tu. Tapi hakikatnya. Satu dua ya bila so. Lepas dia duduk. Lepas dia bangun so lagi. Hakikatnya pada wakilnya. Yang tiga tu kena pada ketebah yang kedua. Gitu. Dia dah. Nak dia ke mana? Hilang lebih. Ada. Mana lagi? Dibilangkan keduanya satu jua. Biar. Dah laka-laka. Yang ini diaktibarkan surah jua. Pada ia. Yang keduanya. Padahal. Dengan aktibar surah jua. Panggil rukun yang tiga, ketebah yang tiga ni. Padahal ia ketebah yang ketiga tu. Yang keduanya kita ketebah yang kedua. Kira kata pada isinya, pada sengotinya ketebah yang dua. Gitu. Pada zuhirnya nampak ketebah yang tiga lah. Tapi pada apa? Pada pusat ni. Padahal ia ketebah yang tiga tu yang keduanya. Yang kedua bagi khotib. Kerana ia bila yang kedua. Satu dua ia bila so gitu. Dan tersebut dalam syarah umbab bagi Ibn Hajar. Dia kata gini. Dan jika dihubungkan dua ketebah. Jadi wasa gitu. Ketebah tamu tak dua. Tu wasa gitu. Tak ada bukti dah. Alhamdulillah sudah. Lepas ada duduk dah. Tak ada duduk. Dia ada duduk. Lepas tu naik ketebah yang kedua. Wasa hubung gitu. Tak ada bercerai dengan duduk dah. Jadi dia bercerai dengan duduk. Kalau tak ada duduk tu panggil wasa. Dan jika dihubungkan dua ketebah, dibilangkan keduanya dua ketebah tu satu jua. Bila kata satu ketebah jauh lah. Dia. Dan disyaratkan hendaklah di ambil kat tu. Ambil ketebah tu. Ni cara-cara baca ketebah sorok pula. Sorok pula. Dan disyaratkan pada sah ketebah ni. Hendaklah diperdengar segala rukun dua ketebah itu akan 39 orang. Lain daripada khotib. Itu dia. Perak tu. Mana kita baca, patut apa lagi. Dan disyaratkan hendaklah diperdengar segala rukun dua ketebah itu. Rukun tu. Benar-benar rukun dia kena berdengar. Sehingga 39 orang itu dengar. Perak. Dia. Dan disyaratkan pada sah ketebah khotib itu. Hendaklah diperdengar. Yang oleh khotib. Segala rukun dua ketebah itu. Rukun. Ya 5 rukun tu kan. Teka rukun. Alhamdulillah. Gitu. Apa tu? Allazi hadana. Itu tak apa. Kita nak seluh itu tak apa. Tapi betul Alhamdulillah kita kena berdengar. Gitu. Ada panggil rukun. Betul rukun kita kena berdengar. Mana kena berdengar ataupun kita kena panggil. Masuk dalam. Masuk penuh isah. Ada. Lepas tu kita baca lah. Wis apa lah. Wis dengar lah. Kena berdengar sehingga kata demo tu dengar. Ada. Lepas kalau kita nak banyak. Betul rukun apa? Alhamdulillah. Allazi hadana lihaza. Selalu betul tu tak apa. Tapi betul rukun ni. Jangan dia selalu sehingga dia tak dengar lah. Selalu dia dengar tu tak apa. Jadi ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu nak hirat kita apa lah. Nak hirat lepas tu selalu apa tak ada apa lah tu. Tapi betul rukun tu. Kena syarat tu khotib kena berderah.
Sehingga pendengar setawan 39 orang itu dengar. Ada 90. 39 orang itu dengar. Anda diperdengarkan segala rukun dua ketembah itu. Memperdengar kepada siapa? Akan 39 orang. 39 orang. Yang lain daripada kotek. Tapi sebut kata yang lain daripada kotek, bermakna kotek itu orang tempat teh. Faham tak? Kalau kotek itu kau orang baca ketembah, tu baki masalahnya, tu baki. Tu baki orang kampung tempat lain yang bermukim di pondok. Lepas tu yang kismaya lah. Maya sejik tu. Semaya sejik, lepas tu baki ada kebolehan. Orang baca ketembah sendak tu. Lepas tu bila ia baca ketembah, maka tu kotek itu yang bukan orang tempat tu, bukan mustautin tu. Ia kena baca rukun berderah sehingga 40 orang tempat tu dia dengar gitu. Ya beza. Kalau tu kotek itu kena kita. Kalau tu kotek itu orang tempat tu dia kena berderah sehingga orang tempat tu, orang mustautin tu 39 orang pada dah. Ada pun kalau lah tu kotek itu biasanya tu baki. Mana orang kampung lain main duduk di kampung tu. Main duduk mengaji duduk pondok situ. Lepas tu dia baca lah ketebah dia mau gile. Ketebah ni tak wakil lah. Suka tak wakil. Lepas tu tok guru kata mau dia tak wakil ramah ke. Dah. Lepas tu orang baca ketebah sedap tu banyak orang. Lepas tu gile. Maka dia kena mendengar orang tempat tu 40 orang. Dia tak boleh 39 orang tak boleh. Mendengar lain bana 39 mana yang kami sekalian nyo 39. Kami ada bana tu sosmai dia banyak lah tak ada baik kami tu. Kita ada yang sosmai sendiri itulah kami. Semua 40 dia kena kami belakang ke. Dan kami sempurna. Lagi yang jadi gapa kami sekalian nyo. Lagi yang jadi jemaah dengan mereka itu. Yang jadi bana tu apa yang jadi? Yang boleh menjadi jemaah dengan mereka itu. Boleh kita tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 30 masuk daripada bidangnya 40 orang. Karena 40 orang ni dia kena dia nak buat tu dia jadi daripada 40 orang. Dia jadi daripada 40 orang. Kalau tak cukup 40 orang tu dia tak boleh jadi jemaah. Lepas tu jadi dia kena orang mustautin gitu. Orang tempat tu. Lagi yang jadi jemaah dengan mereka itu 39. Tak kira tak pakai ya. Tak pakai mana, tak pakai hok kapung lain. Tak pakai kapung tu tak apa. Dan jika tiada faham mereka itu 39. Akan maknanya, mana bagi rukun-rukun tebah sekalipun. Dia tak tahu. Sekali pun kena dengar ke. Dengar pun tak kerti. Panggil dia dengar supaya tak kerti Alhamdulillah. Selawat. Usia. Baca ayat Quran, doa, tak kerti lah ke? Kenapa tak? Tak apa. Tak kerti pun tak ada apa. Dah. Tapi dia kerti, bukan kerti makna gitu. Dah. Dia kerti kuasa dah. Neng orang tu nasihat kita. Kau dah tu dah pada. Tapi kadang-kadang orang mikir dia. Kadang-kadang dia mau royak surga. Tu dia. Tu ke mana? Kamu nak dia ingat. Dia reti dia ingat panggil lagi kerana benar dia ada dalil apa dah mana tadi dia kadang-kadang baca ketebah dah apa juga tapi dia ni panggil terisah mana teringat bila sebut Allah itu dia orang lain dah apa tapi memang kadang-kadang dia mikir dah dengan tak nak teli tapi mai mikir aku ni hati nak tu nak jadi sedar tak erti dah apa kadang-kadang dia mai sedar dia mai kapal diri mai isan diri padahal dengar tak erti li tapi gi sedar kadang-kadang seorang ngajam tak erti li ngajam tapi abang kena gi kena belajar kita tak boleh duduk be ni kena fikir kan tu dia mana pun dia mau mikir banyak dah tu noh tu walaupun orang bagi yang mana dia tahu dah kecil Allah dia surga dengan aku tak ya tidak pakai do pakai mikir tu tapi tak nak mikir mana deh satu je negara yang dua bisa ibadah dia pakai do zikir kau tu bodoh jadi ya tak tahu lah dah ada
baca tebah deh, baca kursi. Dan jika tiada faham mereka itu akan maknanya sekalipun, maka tiada disyaratkan. Nah, kecil aku gi kursi. Nah, maka tiada disyaratkan bahawa di perdengar itu mereka koda rukun juga. Koda tu ya. Maka tiada disyarat bahawa diperdengar itu diperdengar oleh kotak akan 39 orang. Mereka koda rukun juga. Mana haru di rukun tu. Alhamdulillah. Ada hal lain tu kita selalu tak apa. Betul rukun tu kena dengar. Nah pada hal tu dah panggil disyarat memperdengar tu. Dan tiada disyarat kotak memperdengarkan dirinya dah. Dah. Ya tak syarat memperdengarkan akan diri. Misalnya dia tulis, tak apa. Misalnya dia kata telinga, tak apa. Nah, dia tak dengar. Apa dah? Dan tiada disyaratkan kotak memperdengarkan akan dirinya di kotak dah. Ya syarat memperdengar 39 orang tu. Dan tiada disyarat mendengarnya, memperdengar. Dan tak dengar, tak apa. Dan tiada disyarat mendengarnya kotak. Yang dengar akan ketemu dia baca. Tak dengar, tak apa dia. Nah, nampak tak? Dan jika tulis sekalipun tak apa. Tulis. Dia tak dengar lah tulis ni. Tak apa. Sebab apa tak apa tu. Sebab apa tak apa. Tak syarat kata memperdengar pasti sampai kedengar tu. Nampak tak? Tulis pun tak apa lagi ni. Kerana faham dia kotak akan barang yang dibaca olehnya oleh kotak dia. Mana dia baca dia behel lah. Nampak tak? Benar dia baca dia behel. Sebab tu tak dengar tak apa dia behel dah. Gitu. Tapi maksudnya dipehel tu Dan jika ada ia kotak daripada ia 40. Ke mana ni? Dan jika ada ia kotak daripada ia 40. Ke mana pula? Sekali pun kira gitu. Masa dia dari 40. Dia ni masa dari 40. Jadi 40 orang. 40 orang ni salah satu pada 40 kotak seorang. Walaupun balas tu sekalipun tak syarat memperdengarkan akan diri. Nah, tak dengar dah apa lagi. Sekalipun, apa sekalipun tiada syarat juga. Tiada syarat memperdengar juga. Dan tiada syarat kotak bahawa mengetahui akan makna segala rukun. Tak tahu dah apa tapi baca ya. Makna apa alhamdulillah. Selawat Nabi makna apa tahu. Tak apa. Dan tiada syarat kotak bahawa mengetahui ia kotak itulah akan makna segala rukun ketebak. Ia baca ya. Tak erti makna tak apa. Nah, ia kena baca, ia kena belapar tu. Dah. Dan disyaratkan bahawa mendengar yang 30 yang syarat mendengar pula. Dengar tu ia mari pula sini ni. Dengar bising mana? Dengar bising, dengar sengoti ke dengar atau dengar bil fi'li ada dua pula. Dengar bil fi'li atau dengar bil quwwah. Istilah ia bising tu. Fi'li. Apa dengar sengoti bil quwwah. Dengar atau jalan takdiri. Dengan atas jalan kuah tu, sekira tak ada hingga bangga, sekira tak ada jenera, sekira tak ada apa lagi, sekira tak ada hingga bangga, tak ada jenera, tak ada apa lah, ia dengar tak apa dah, atau dengar bisa takdir, semut wa, semut wa takdir kata ia tak jenera, ia dengar, takdir kata tak ada hingga bangga, ia dengar, tak apa dah, kilah lah, ada setengah tak boleh, dengar kena dengar sungguh, tak ada jenera. Alah. Jenera. Lek dapat tu habis. Lek dapat. Sarapai tu. Habis semua. Sarapai mai awal dekat. Dia menyenguk boleh-boleh. Alhamdulillah kita. Dan disyaratkan bahawa mendengar yang 39 itu. Kita tak. Ya benar je kalau kita kira deh. Kalau tak kotek deh. Baca mulai satu. Nak mulai setahu mana tak tahu juga kita bawa. Yang kedua kita ni kita pergi jemaah tu. Bukan semata-mata pergi semaya dah. Nak pergi dengar tempoh juga. Nah, nak pergi mikir juga ni. Nak pergi insah juga ni. Nak pergi dengar juga ni. Ada. Bukan kata kita niat pergi semaya saja. Kita nak tempoh tak boleh dah ajak tempoh lagi. Pakau pergi. Kadang-kadang kita tak memberati. Hak temboh dah.
Lepas tu kotek dia kena pandang ada orang ni depan peluang bagi kita ni. Kotek dia. Peluang bagi kita ni. Kita nak pergi kecek sama demo tak dengar. Demo tak dengar. Kalau kita pergi kecek, demo tak dengar. Paling belakang. Kadang-kadang kita tak temu. Ni demo lagi sejak dah. Pada demo nak dengar kita dah ni. Lepas tu nak pusing lah nak ambil perhatian dah. Nak kecek po. Halus kat sikit. Nah, halus lah kita nak buh gambar. Nah, kepada orang yang mari jemaah ni. Pada orang jemaah ni kadang-kadang kita pergi tu orang panggil nak semaya. Nak sebelum pada nak semaya nak dengar ketembuk. Supaya kita pergi ngaji dah. Nak dengar orang mengajar dah. Lepas tu nak ambil istifadah daripada ketembuk dah. Bukan ambil istifadah daripada semaya saja. Sebab tu dia ketembuk tak ada ketembuk tak ada apa. Nah, tak apa dah kita orang ramai. Kampung kita orang ramai. Bukan baik tu. Mana tak ambil daripada ketembuk kita pergi tu. Jadi pergi nak pergi perhati-perhati dengar daripada ketembuk. Lepas tu orang baca ketembuk pun nak pergi gapo, nak pergi isi gapo kepada orang yang mari nak dengar deh. Situ kadang-kadang seminggu tu yang ada siapa minggu dapat. Apa dah? Royak mulai. Ya bandai. Royak lah nak pergi demo tak kuat tu Nah, ya bandai seminggu ya panggil. Ya panggil ya gak seminggu dah. Kalau kita tengok. Kalau tak agak, ya tak agak apa tu. Ya kalau tak agak pandai apa api ya. Cah seminggu sekali tu ya cah tak dapat seminggu. Bermana kata ya kena tebuh 2 kali gitu. Tapi ya pandai dah sebab dia ya seminggu sekali tu. Tanah walah ni. Tepat benar ni. Terhalusi kan sikit. Ni sini tepat kita boleh buat ni. Nah, walah ni jadi ada ku nampak boleh jadi cah ni. Boleh jadi cah ni. Hari Jumaat ni baca molek. Sehingga dia mau dengar ketebah tu ada rank, ada power. Sehingga dia tu ada ranking. Kalau kepada keman masjid, kepada kebajikan apa-apa. Sehingga sampai minggu dapat. Kecil aja. Dan disyaratkan bahawa mendengar tu. Lepas tu dengar belah mana. Kita tak ambil istifadah dah. Baca dengan galik ni. Tak sih betul. Dengan ada. Ada baca ketebah. Ada tidur. Ada jenera. Lepas tu nak ukalah mana tak boleh jenera dah. Ia kena mesyuarat belakang lah tu. Dah. Lain pada orang mengajar. Orang bayar. Ketebah satu benda. Yang tu hewi kepada orang pemimpin. Nak gambar, nak kecek gambar. Belum ketebah boleh. Lepas ada ketebah boleh pula nak kecek. Dan disyaratkan bahawa mendengar yang 39 itu. Nah, syarat mendengar yang 39 itu dia akan ketebah tu dengan fi'li. Kena dengar dengan fi'li. Kalau panggil dengan fi'li. Fi'li ke apa? Yang dia dengar sekuti ya. Bukan dengan perbuatan. Dengan fi'li mana dengan sekuti ya. Dengan sekuti, mana kalau tak dengar sekuti, mana kalau jenera tak sah. Kalau ada jenera dia dapat tak cukup 40 ringgit tak sah. Ya ada dengar sungguh. Dengar sungguh. Sungguh ti. Dia ada campur dengan sungguh ngeti lagi mana dah. Jadi sengoti. Sengoti dia panggil sungguh hati. Kau ada kerak jadi sengoti. Jadi ada main dah main. Tapi rally juga tapi kita heran kono. Jadi kita berhati kono isi kita no tapi kadang-kadang kena heran gitu. Kena heran gitu kalau main betul-betul terus pun dah tengok orang kampung. Kata kau ke dah hal dah. Tak leh. Tak leh apa. Dengan family dengan sengoti panggil dengan sungguh. Dengan sungguh masa lingo sungguh. Dengan sungguh tak leh jenera. Tak leh tuli gitu. Tak leh hingga banga gitu. Kalau ada hingga banga suruh putih. Tersyarat dengan family. Bukan dengan kuah. Kuah ni pada dengar terjalan takdir. Dengan semua dua. Kalau tak jenera dengar. Kalau semua dua. Mana fardu takdir kata tak ada hingga banga dengar. Tapi malih sedar. Ada lah senja dia. Ada senja.
Dia baca akar 2 lapis kita terus besok-besok tempat kita. Akar selapis sejauh. Sejauh. Cuma Dengan Feli. Bukan dengan kuah. Kata dengan Feli tu pada Syekh Ibn Hajar. Mana di sisi Syekh Ibn Hajar kata dengan tebah ni tengah sekoti. Tak boleh jenera. Gitu. Tak boleh jenera. Kalau jenera tibuk. Ledak wiwam syarak siapa jenera kena tibuk dah. Gitu. Kasar apa nak kasar kita bisa pergi jalan. Kasar ya ada subuh ya wiri ya. Pagi ada orang wak bedek air. Bedek air. Ya buat air dah lah ya bedek cup tu bedek air. Siapa jenera ya cup tak lagi. Cup air sejuk. Ya jaga. Budak jalan buat bedek air. Pop siapa jenera cup tak lagi. Pada Syekh Ibn Hajar, maka tiada wajib jemaah atas 40. Maka tiada wajib jemaah atas 40. 40 mana? Yang setengah mereka itu 40 tuli. Ada. Kita ada 40 orang. Deh. Ada tuli pula seorang tak wajib jemaah. Kata nak buat jemaah tu, nak buat tebah tu boleh. Kerana tebah ni kita kena mendengar dia. Gitu Itu dia. Dan tiada. Mana ada kata dia. Maka tiada wajib jemaah. Tak wajib jemaah tu dah. Atas 40. Atas 40 orang. Kampung tu ada 40 orang. Tak wajib jemaah. Sebab apa? Yang setengah mereka itu tuli. Tuli seorang. Nampak tak? Maka orang panggil, dia tak dengar. Dia tak dengar ketebah. Ya syarat kena dengar dengan Feli. Dengan sekoti. Lepas tu orang tuli macam mana nak dengar. Dan tiada sah jemaah serta ada hingga bangah. Dan tiada sah jemaah pula. Tak sah jemaah. Serta ada hingga bangah. Ada hingga bangah. Ada suara lah. Yang menegah daripada mendengarkan rukun tebah. Menegah daripada mendengar rukun tebah. Kalau hingga bangah lepas tu tak menegah tu tak apa. Ini yang menegah daripada mendengar rukun tebah. Tak dengar rukun tebah ni. Kerana bising. Kerana bising suara gong tu. Kena bakar nu. Kena putih dulu. Minta putih sebentar. Ini kita berlaku di atas Syekh Ibn Hajar. Iaitu syarat dengar tu dengan bil fi'li panggil. Atas yang mutama. Atas yang mutamanya. Yang mutama daripada Syekh Ibn Hajar ni lah. Dah. Nah, atas yang utamanya pada dua masalah ini. Mana pada masalah ini? Pertamanya mutama daripada Syekh Ibn Hajar. Mutama mana? Pada kaum utama. Gitu dah pada. Pada yang mutama daripada Syekh Ibn Hajar itulah. Pada dua masalah ini. Mana sah dua masalah ini? Satu, tiada wajib jemaah atas 40. Yang setengah mereka itu tuli. Itu sah. Masalah kedua, tiada sah jemaah serta ada mengabangan. Yang menegah daripada mendengar rukun tebah. Ada. Muqtamah daripada Syekh Ibn Hajar ni atau tak sah. Dan menyalahi akan Ibn Hajar ni. Oleh Syekh Romli. Apa? Sila tak ada. Tak siapa gitu Iaitu gabon. Iaitu menyalahi dah. Walau mana yang menyalahi. Disyaratkan mendengar iaitu mana dah yang menyalahi dah. Menyalahi dah. Disyaratkan mendengar mereka itu dengan kuah juga. Disyarat mendengar. Mendengar mereka itu 40 tadi. Ataupun 39 tadi. Mendengar tu dengan kuah juga, dengan jalan takdir siapa dah.
Kalau tak tulis, dia dengar. Kalau tak ingat banget, dengar. Walaupun tak dengar sekalipun. Atau jalan semoti. Deh. Tiada dengan peli. Dia kata tiada dengan peli tu. Tiada dengan peli pada pendapat bagi Syekh Ramli ni ya dengan bil kuwah pada bodak. Maka atas kau ini, di atas kau ini kau bagi Imam Ramli ni lah. Nah, di atas kau ini kau bagi Syekh Ramli ni. Maka di atas kau ini kau bagi Syekh Ramli ni wajib jemaah atas 40. Nah, setengah mereka itu 40 tu. Tuli. Kalau Syekh Ibn Hajar ni tak wajib. Tapi di si Imam Ramli ni ya tak wajib. Dan sah jemaah serta ada hingga bangga. Sah jemaah 40 orang serta ada hingga bangga tak apa. Jika sekira tiada bala mana. Ya dengan bala mana ni sekira orang panggil hak ni ya tafsir bagi dengan bil quwwah. Bala mana dengan bil quwwah? Jika sekira tiada daripada mereka itu tuli. Ada. Jika sekira-kira tiada daripada mereka itu 40 tu. Tiada orang tuli. Dan hingga bangga. Mana tiada atau pada tuli tu. Tiada mereka itu hingga bangga. Kalau tak ada hingga bangga. Nasihat mendengar mereka itu 40 orang tu. Jadi akan rukuk-rukuk ketempah. Habis kata. Dan tiada ada syarat niat pada ketempah. Tak syarat kena niat. Saja aku nak baca ketempah. Dah. Dan tiada ada syarat akan meniat akan fardunya fardu ketempah. Kita dah saja aku apa saja aku gabai. Mengerjakan fardu ketempah dah. Baca ketempah gitu. Ambil ketempah. Ambil surah ketempah ataupun itu. Alhamdulillah. Tak ada saja aku dah dah. Dah tak niat pun dah. Niat fardu pun dah. Niat baca ketempah pun dah. Faslun pada menyatakan setengah daripada sunat ketempah dan semaya jemaah. Apa nama sini ni? Maka sunat bagi orang yang mendengar akan dua ketempah bahawa dia ni tengok. Katalah faslun pada menyatakan setengah daripada sunat ketempah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.